kita teruskan sahaja dahulu. Okey, saya cikgu dengan Puteri dahulu. Mulakannya saja nanti bila dah ada yang lain masuk, okeylah, tak ada masalah ya. Boleh cikgu mulakan ke Puteri? Boleh ke? Boleh ke cikgu mulakan dengan Puteri sekarang ni? Boleh ya? Alright. Okey, jadi semalam kita ada buat kuis, kan? Kita ada buat kuis apa nama tu? Pantulan formula kanta nipis, kan? Kita ada buat kuis formula kanta nipis dan cikgu dapati kamu tidak ramai yang okey juga dengan formula kanta nipis ni. Okey, tak ramai yang okey. Kalau macam kamu boleh tengok Puteri salah 3, Maizatul salah 4, Ahmad Danish salah 5, kan? Yang selebihnya tu salah 5, salah 7, salah 7, kan? Okey. So macam Puteri sendiri, Puteri tak dapat jawab soalan nombor 2, soalan nombor 9, soalan nombor 10. Nombor 2, 9 dengan 10. Okey. Nombor 2, 9, 10. Okey, sebenarnya soalan-soalan ini tidak banyak yang memerlukan pengiraan. Sebenarnya lah, kan? Dia tidak memerlukan pengiraan. Ada beberapa soalan yang nampak macam soalan yang memerlukan pengiraan, tetapi sebenarnya tidak. Okey? Nampak je macam soalan yang memerlukan pengiraan, kan? Yang perlu kamu kira-kira, tapi sebenarnya tidak. Contohnya soalan di belakang-belakang. Tapi tak apa, kita teruskan sahaja dahulu dengan Puteri. Okey? Kita teruskan saja dahulu dengan soalan nombor 1. Okey. Puteri boleh? Ready dah? Okey. Ready ya Puteri ya? Okey. So soalan nombor 1 berbunyi, satu objek diletakkan di hadapan sebuah kanta cembung dengan jarak fokus 9 cm. Tentukan jarak imej apabila jarak objek ialah 15 cm. Okey. Jadi kalau susah kamu nak nampak cara jawab soalan ini, cikgu selalu pesan, kalau susah kamu nak nampak cara jawab soalan ini, maka tuliskan apakah informasi yang telah diberikan. Okey. Yang pertama, informasi yang pertama yang diberikan adalah objek diletak di hadapan sebuah kanta cembung. Okey, kanta cembung. Okey, sekejap. Okey. So yang pertama sekalinya dia cakap objek tersebut diletakkan di sebuah kanta cembung. Jadi informasi kita yang pertama adalah kanta cembung. Kanta cembung, you should know lah, right? Because this question and this quiz is regarding formula kanta nipis, kan? Formula kanta nipis. Jadi apabila dia cakap kanta cembung, right? Kalau kanta cembung dalam formula kanta nipis, kita punya F adalah positif ke atau negatif Puteri? Kalau kanta cembung, kita punya F adalah positif ke negatif? F kita adalah apa? Halo Risha, Madanish. Okay, so kita bincang kuis Pertama sekalinya soalan nombor 1, dia cakap informasi yang pertama kita boleh dapat adalah kanta cembung. Jadi apabila kanta cembung, kita punya F adalah positif atau negatif untuk formula kanta nipis. Kita punya F yang kecil ni adalah positif ke atau negatif untuk formula kanta nipis? Aduh. Tak ingat ke? Positif ya. Okey, terima kasih.
Positif. Lupa. Okey. Positif. Ingat ya, kalau melibatkan formula kanta nipis, jangan lupa 3 syarat ni, okey? Kalau formula kanta nipis, jangan sesekali kamu lupa syarat ni. Yang pertama, you sentiasa positif. Okey. Yang kedua, cembung. Kalau cembung, F positif. Kalau cekung, F negatif. Yang ketiga, kalau nyata, image nyata, V positif. Kalau image maya, V negatif. Okey. Yang pertamanya cerita pasal syarat yang pertama cerita mengenai jarak objek. Okey. Yang kedua bercerita mengenai panjang fokus. Yang ketiga cerita mengenai jarak image. Okey? So ingat, cikgu dah ringkaskan untuk kamu kat sini. Cikgu dah ringkaskan untuk kamu. Take note benda ni. Simpankan ke dalam otak anda. Okey? Kalau anda tak tahu macam mana nak kalau anda tak tahu 3 syarat ini, sah-sah formula kanta nipis kamu akan salah. Okey? Jadi berhati-hati, ya. Gunakan, ingatkan 3 formula ini. Alright. So mula-mula dia cakap kanta cembung, ya. Kanta cembung. Jarak fokus dia adalah 9 cm. Jarak fokus atau F adalah 9 cm, ya. Okey, tentukan jarak image apabila jarak objek ialah 15 cm. Okey. So dia cakap jarak image, ya. Jadi jarak objek ialah 15 cm. Maka jarak image kita ialah berapa? Right. Jadi, boleh tak Ahmad Danish ke Putri ke Risha ke, tolong typekan untuk cikgu. Apakah jawapan anda? Dalam bentuk pecahan boleh, dalam bentuk perpuluhan pun boleh. Okey. Jawapan anda tuliskan. Cikgu dah bagi dah semua dia punya informasi kat sini. Cikgu bagi sekali dia punya syarat kat sini. Ni, cikgu tolong lagi Ni adalah formula dia. 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Cikgu bagi sekali dia punya formula. Sekarang ni tinggal kamu nak kirakan sahaja. Cikgu bagi formula, cikgu bagi dia punya syarat dan cikgu dah bagi semua dia punya informasi. Kirakan V berapa. Okey, kirakan V untuk cikgu berapa? Jangan malas-malas tulis. Jangan malas-malas, kirakan jawapan anda guys. Tak susah pun. Masukkan nilai sahaja menggunakan formula ni. Sama satu ni. Buat Okey, Putri dapat 2/45. Lagi Zal, Ahmad Danish, Risha, apa jawapan anda? Terima kasih ya Putri atas jawapan anda. Lagi lain? Tolong. Ni cikgu dah bagi semua ni. Tinggal kamu masukkan nilai sahaja lagi.
Okey, lagi. Terima kasih Zal atas jawapan anda lagi. Okey, terima kasih Risha. Ahmad Danish, apa jawapan anda Risha? Apa jawapan anda Ahmad Danish? What is your answer? Cikgu ingat nak belajar menari tarian India. Okey, Ahmad Danish, your answer? Okey, 2/45. Okay. So your answer should be 2/445 atau 0.04. Okay. Salah. Ini jawapan yang salah. Okay. Salah. Kenapa salah? Okay. Alright, so jom kita tengok macam mana cara nak jawab dia. Okay, so formula dia adalah 1/f sama dengan 1/u tambah 1/v. Dia minta kita cari v, maka 1/v sama dengan 1/f tolak 1/u. Okay, right. So 1/f kita dah ada. F kita adalah 9. F kita adalah positif, jadi 1/9 tolak 1/15. Okey. 1/9 tolak 1/15 ni darab dengan 15. Okey. Ni darab 5, ini darab 3. Okey. 5 tolak 3 bahagi 45. Okey, 1/v. Right. Maka jawapan dia 1/v sama dengan 2 tolak 2/45 ya. Baru bangun? Ya tak apa. It's okay. Asalkan kamu masuk. That is my principle. As long as you enter. Okay? When you enter the class, no matter how late, it shows to me that you want to learn. It's okay, right? Okay, so jawapan anda tadi rata-rata 2/45. Tetapi jawapan 2/45 ini adalah 1/v, bukan v. Okay. Baca let enable kan Okey. 2/45 atau 0.04 adalah 1/v, bukan v. Jadi untuk mendapatkan jawapan dia terbalikkan sahaja. Terbalikkan sahaja 45/2 ataupun 22.5 cm. So jawapan dia 22.5 cm ya. Okay, so this is the answer. Ingat, jangan lupa untuk terbalikkan dia ya. Jangan lupa untuk terbalikkan dia. Jangan lupa untuk terbalikkan dia. Masukkan dalam nota kamu. Jangan lupa untuk terbalikkan. Jangan lupa untuk terbalikkan. Okey? Cikgu harap this is the first and the last mistake of this one. Okey? Jangan buat mistake yang macam ini. Sebab kita soalan nombor 2 sampai soalan nombor 8 kita akan menggunakan formula yang sama. Okey, jom kita tengok pula soalan nombor 2 ya.
Okey, jom kita tengok soalan nombor 2. Satu objek diletakkan di hadapan sebuah kanta cembung dengan panjang fokus 3 cm. Tentukan pembesaran linear apabila jarak imej ialah 6 cm dan imej adalah nyata. Okey, jom kita tengok apakah soalan tadi. Okey, dah salin belum? Dah salin belum? Cikgu tak nak padam yang ini Cikgu tak nak padam yang ini. Nanti cikgu nak kamu rujuk syarat dengan formula ni. Dan bantu cikgu untuk jawab soalan dia. Dah salin? Kamu tadi dah sampai sini kan? Dapat jawapan ni kan? Padam jawapan kamu tu, tulis yang ini. Tulis yang dekat sini. Okey dah? Okey, cikgu padam ya. Okey, kalau tak salin lagi nanti tengok dekat grup lah. Alright, so jom kita tengok soalan nombor 2. Satu objek diletakkan di hadapan sebuah kanta cembung dengan panjang fokus 3 cm. Okey, semula-mula dia cakap kanta adalah kanta cembung, F adalah positif lah. Okey. Kemudian panjang fokus dia cakap 3 cm. 3 cm. Alright. Tentukan pembesaran linear apabila jarak imej V adalah 6 cm. Okay, 6 cm dan imej adalah nyata. Okay, imej adalah nyata. Tentukan pembesaran linear M berapa. Alright. Okay. Jadi di sini sebenarnya anda boleh melakukan pengiraan. Anda lakukan pengiraan menggunakan formula yang sama. Okey? Menggunakan formula yang sama, menggunakan syarat yang sama, cuba carikan untuk cikgu berapakah M dia. Dalam masa 2 minit. Dalam masa 2 minit sahaja bagi cikgu, apakah M dia? Okay, for this one, what you should do, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena cari dahulu U berapa U berapa. Lepas kamu cari U, baru kamu cari M berapa. Okay? Macam mana cari U? Tengok sana je. Tengok formula yang cikgu telah berikan. Okay. Sayang. Okay dah? Alright. Terima kasih Danish. Lain, yang lain? Risha, Putri, Maizatul, Zal, apakah jawapan anda? Ni cikgu dah bagi semua ni Dah bagi syarat, cikgu dah bagi formula. Cuba awak you just jawab je. Jawab je. Tengok-tengok jawapan kamu. Biarlah salah. Kalau salah, cikgu perbetulkan.
Maizatul, Putri, Rishan, Zal, apakah jawapan? Hilang pula Maizatul. Putri, Rishan, Zal, apakah jawapan anda? Alright, Risha dapat 1/2. Selain daripada tu, Putri, Zal. Apakah jawapan anda? Aduh. Lambat ni, lambat. Okey, tak ada jawapan daripada Putri dengan Zal. Okey. Alright, tak ada jawapan daripada Putri dengan Zal. Terima kasih Danish, terima kasih Risha. Tak ada jawapan juga daripada Maizatul. Okey. Terima kasih Danish, terima kasih Risha atas jawapan anda, tapi jawapan Danish betul. Jawapan Risha salah. Okey. Right. So macam yang cikgu cakap tadi, kamu kena carikan dahulu U berapa ya. U adalah berapa? U berapa ya? So menggunakan formula yang sama, 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V ya. Alright. So kita cari U berapa? 1/U adalah sama dengan 1/F tolak 1/V. Alright. Sekarang ni image adalah nyata. Apabila image adalah nyata, V adalah positif. V adalah positif. Jadi 1/F iaitu 3 tolak 1/V iaitu 6. 6 ini adalah positif. Kalau image adalah maya, kamu tulis sini 1/-6. Kalau maya kan, kalau maya. Kan? Kamu tulis sini 1/-6. 1/-6 1/3 tolak 1/-6, dia akan menjadi 1/3 tambah 1/6. Ini kalau image adalah maya. Tapi kalau image adalah nyata, maka kita kena tulis 1/3 tolak 1/6. 6 bukan 6 tadi adalah positif. Yang positifnya 6, yang di sini simbol lain. Jadi jangan keliru ya. Okey. So 1/6. Maka 1/U kita 1/U kita adalah 2 tolak 1/6 iaitu 1/6. U kita adalah 6 cm. Okey. U kita 6 cm. So sekarang ni dia minta pembesaran linear berapa? Maka M kita ialah V bahagi U. V adalah 6, U adalah 6, maka M kita adalah 1. Okey? M kita adalah 1. Alright, tetapi sebenarnya soalan ini tidak perlu pun kamu mengira. Okey? Soalan ni kamu tidak perlu kira pun sebenarnya. Soalan ni kamu tidak perlu kira pun sebenarnya Dia tak perlu kira. Kenapa tak perlu kira? Sebab kalau kamu tengok F adalah 3 cm. Okey. F adalah 3 cm. Katakanlah kita cari 2F. Okey, 2F. Kalau F adalah 3 cm, 2F adalah berapa? Kalau F adalah 3 cm, 2F adalah berapa? Ya, terima kasih Hazal.
2F adalah 6 cm. Ha. 2F adalah 6 cm. Sekarang ni kita punya V adalah 6 cm. 6 cm. V adalah 6 cm. 2F adalah 6 cm. Maka kita punya V adalah sama dengan 2F. V kita adalah sama dengan 2F. Kalau kamu perhatikan betul-betul buku kamu, muka surat 256, kes ketiga. Ha. Tengok buku kamu, muka surat 256, kes ketiga. Kalau kamu ingat dia punya ni, kalau kamu ingat dia punya ciri-ciri apabila F adalah sama, apabila V ataupun U sama dengan 2F, apabila V sama dengan 2F, maka U pun, apabila V sama dengan 2F, U pun akan sama dengan berapa? Kalau V sama dengan 2F, U sama dengan, tengok buku kamu, muka surat 256. Buku teks kamu, muka surat 256. Kalau V sama dengan 2F, U akan sama dengan 2F. Kalau U sama dengan 2F, U juga adalah 6 cm. Kalau U adalah 6 cm, maka kamu boleh cari M 6/6. Satu. Ya? Ini tadi adalah kes 3. Okey, kes 3, V sama dengan 2F. Jadi U sama dengan 2F. Okey. Kamu tak perlu kira punya ini, tak perlu. Okey, tak perlu kira punya ini. Jom kita tengok pula soalan nombor 3. Jika pembesaran linear M suatu kanta cembung ialah 1.5, ini bermaksud image. Maksudnya image adalah lebih besar daripada objek. Image tu lebih besar daripada objek, ya. Alright. Ini mudah sahaja. Okey, kalau M kita, soalan nombor 3, M adalah 1.5. Okey, M adalah 1.5. M kita diberi sebagai V bahagi U. Okey, V bahagi U. Kalau V lebih besar daripada U. Okey. Contoh V sama dengan 10 cm, U sama dengan 5 cm, maka M adalah 10 bahagi 5 sama dengan 2. Okey. 2 lah. Okey. So 2 ni lebih besar daripada 1. Okey. Kalau V lebih kecil daripada U, contoh V adalah 5 cm, U adalah 10 cm, M sama dengan 5 bahagi 10, iaitu 0.5. 0.5 lebih kecil daripada 1. Kalau V sama dengan U, contoh V adalah 5 cm,
U adalah 5 cm. M sama dengan 5 bahagi 5 sama dengan 1. 1 adalah sama dengan 1 lah. Okay. M adalah sama dengan 1. Alright. So maksudnya apa? Maksudnya kalau V sama dengan U ataupun objek sama size dengan image. Cikgu start pada atas Right. So kalau M lebih besar daripada 1, okay, image lebih besar dari objek. Kalau M lebih kecil daripada 1, image lebih kecil dari objek. Kalau M sama dengan 1, maksudnya image sama size dengan objek. Okey? Tolong ambil nota untuk yang ini ya. So ini adalah konsep ya, ini adalah konsep. So image dia akan menjadi lebih besar daripada objek apabila M lebih daripada 1. Okey. Boleh faham tak ni guys? Alright. Okey, soalan nombor 4, sebuah kanta cembung dengan panjang fokus 15 cm menghasilkan satu imej yang maya, tegak dan lebih besar daripada objek. Jika jarak imej adalah 30 cm, jarak objek dari kanta itu adalah Okey, soalan ni cepumas. Ni soalan yang cepumas. Okey, soalan cepumas sangat. Okey, dia cakap sebuah kanta cembung. Kanta cembung. Okey, informasi yang pertama adalah kanta cembung. Kanta cembung. Kalau kanta cembung, F dia adalah positif. Ya. Kalau kanta cembung, F dia adalah positif. Kemudian panjang fokus dia adalah 15 cm. Kemudian dia menghasilkan imej yang apa? Yang maya, tegak, diperbesar. Okay. Maya, tegak dan lebih besar daripada objek. Alright. So jika jarak imej V adalah 30 cm, jarak objek U adalah berapa? Sebenarnya ni pun kamu tengok, kamu jawab menggunakan formula kanta nipis pun kamu boleh jawab soalan ini. Jadi boleh tak cikgu boleh tak kamu cuba jawabkan untuk cikgu dahulu? Apakah jawapan dia? Menggunakan syarat dan formula yang telah cikgu berikan, cuba jawab soalan ini dalam masa 2 minit. Jawab soalan ni.
Cikgu dah bagi semua dah. Dah bagi informasi dia, nada cembung positif. Panjang fokus 15. Jarak imej 30 cm. U berapa? Cikgu dah bagi dah syarat dia, cikgu dah bagi dah formula dia. Cari U berapa. Jangan malas-malas Buat. Show your effort to success. Cek gitu. Show your effort to succeed. Okey, Ahmad Danish dah bagi jawapan dia. Terima kasih Ahmad Danish. Zan? Boleh tak bagi jawapan Zan? One more minute. Okey, Zan dapat 30 cm. Okey, Putri, good answer. Ada dan Putri, Maizatul, Afika. Cuba jawabkan soalan ni Maizatul dan Afika. Dengan Risha, jawabkan soalan ni. Maizatul, Afika, Risha, please answer the question. I've given you everything here. The condition to use formula kanta nipis. I've given you the formula for the formula kanta nipis. I've given you the information that you need to know to answer this question. So it's impossible for you not to answer this question. Unless if you don't want to. Haru. Lain macam jawapan Risha. But okay. Let's see. Maybe Risha is correct. Maybe. Thank you, Risha. Afika, what is your answer, Afika? Afika Zahra. Oh, cantik nama. Afika Zahra, what is your answer? Ahmad Danish and Putri, you answered correctly. Good answer. Okay, dah. So ada yang jawab 30 cm. Ada yang jawab negatif 0.03 cm. So Afika, you do not want to answer? Try lah, okay? Try your best. Alright, so minta maaf tapi yang 30 dan negatif 0.03 cm ini adalah salah. Okay, Zal, kenapa Zal jawab 30 cm, Zal? Betul juga lah, betul juga Zal. Betul juga Zal ni. Oh, okey. Sebab B tak negatif, betul juga. Salah Zal ni, betul juga. Cikgu pula yang lupa kan. Okay. Alright, so kenapa dia bukan 30 sekarang? Okay, kalau kamu perhatikan, F adalah 15 cm.
V adalah 30 cm. V is the jarak image. Okay. V adalah jarak image kita. Kalau 2F adalah 30 cm. Kan? 2F adalah 30 cm. Sekarang ni, sebabkan V adalah 30, 2F adalah 30, maka V adalah 2F. V equals to 2F. So, according to buku teks, page 256, if V equals to 2F, U should be equals to 2F also, kan? Kalau V sama dengan 2F, U sama dengan 2F juga, betul tak? Tetapi sekarang ni, kalau yang ini V sama dengan 2F, hanya apabila V adalah, image adalah nyata. Okay, image adalah nyata. Ya? Sekarang ni, yang ini tak boleh pakai. Sebab kita punya image adalah maya. Image kita adalah maya. Alright. Okay. Jadi kita tak boleh pakai. V sama dengan 30 cm. V sama dengan 2F. Jadi U pun sama dengan 2F. Tak boleh. Okay. But good try. Good try. Okay. Good. Good try lah. Good try. Not good answer. But good try. Okay. Alright. So let's see what the answer is. Okay. So kita tengok jawab sahaja menggunakan formula kanta nipis 1/f equals 1/u plus 1/v ya. Okey. 1/f kita nak cari u berapa, maka u kita adalah 1/u sama dengan 1/f tolak 1/v ya. Okey. 1/f adalah 1/15. Tolak 1/v, V adalah 30. Tetapi memandangkan V adalah maya, memandangkan image adalah maya, maka V kita adalah negatif dalam formula kanta nipis. Okey. Jadi di sini bukannya 30, tetapi negatif 30. Ini yang cikgu tunjukkan tadi, kan? Ini yang cikgu tunjukkan tadi dan yang cikgu tak nak kamu confuse. Okay, alright. So dia jadi negatif 30, maka kamu pengiraan kamu sepatutnya adalah 1/u sama dengan 1/15 tambah 1/30. Okay, boleh? Alright, sekarang ni 1/u sama dengan 2 tambah 1/30. 2 tambah 1, 3/30. Maka 1/u kita adalah 1/10. Okay? Tapi ingat, ini adalah 1/u, bukan u. Jadi terbalikkan, kita dapat u sama dengan 10 cm. U sama dengan 10 cm. Alright, Tania Ahmad Danish, Yusha, good. Mana Yusha? Ahmad Danish dengan Putri, okay. Risha, Zam, Melatul, Afika, okay. Keep on trying, okay. Keep on trying. Ni baru soalan nombor 4. You have 6 more questions to go. These 6 more questions, please answer together, okay. If I ask you to answer the question, answer it properly. It will help you in exam nanti, okay? Alright, soalan kelima. Sebuah kanta cembung dengan jarak fokus 20 cm menghasilkan satu imej yang nyata, songsang dan lebih besar daripada objek. Jika jarak imej adalah 100 cm, jarak objek adalah berapa? Okay.
Okay, soalan nombor 5, dia bagi kanta cembung. Dia bagi kita gunakan kanta cembung. Kanta cembung, kalau kanta cembung maka F kita adalah positif, ya. Jarak fokus 20 cm. Image adalah nyata songsang diperbesar. Okey, image adalah nyata songsang diperbesar. Okey. Jarak image V adalah 100 cm, maka cari U berapa. Okey. Now, try one more time. Zal, Risha, Afika, try. Ada condition dekat sini, ada formula dekat sini. Cuba. Ahmad Danish, Risha, Ahmad Danish, Putri, cuba juga ya. Zal, don't give up yet. Risha, don't give up yet. Afika, don't give up. Do this answer. Do this question. Okay. Cikgu dah bagi kat sini. Cikgu dah tuliskan dia punya apa. Ni. Sekarang ni image adalah nyata. Image adalah nyata. Maka V kita nanti should be positif. Okay. Okay, cuba buat. Okay, Putri dah dapat jawapan dia. Terima kasih Putri. Okay, thank you Ahmad Danish. Zal, Risha, Afika, cuba buat. Okay Zal, thank you. Zal sekarang ni improving, good. Zal dah tahu dah apa silapnya tadi kan. Good. Risha pula. Risha tadi jawab salah Risha tadi jawab salah, tapi cikgu tahu Risha lepas ni boleh buat dengan lebih baik untuk formula kanta nipis ni. Afika? Aduh, Afika. Risha. Risha, you are still making the same mistake, Risha. You are still making the same mistake. Macam mana Risha dapat jawapan tu, Risha? Salah jawapan Risha tu. Okay, Afika, good. Okay, right. Zal, Afika, Ahmad Danish, Putri, you answered correctly. Okay. Risha, cikgu tak pasti macam mana Risha dapat jawapan tu. Okay, right. But I want Risha and everyone to, I want everyone, especially Risha, to focus on what I'm going to teach. Okay, fokuskan betul-betul. Pay attention to what I'm going to teach. Okay, alright. So sekarang ni dia cakap kanta adalah kanta cembung, jadi F adalah positif. F adalah 20 cm, V 100 cm, V image adalah nyata. Maka V kita adalah positif. Menggunakan formula kanta nipis 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V untuk mencari U. 1/F kita tolak dengan 1/V. Okey. Maka F diberi 1/20. F kita adalah 20 maka 1/F adalah 1/20 tolak 1/V. V kita 100. Okay, V kita 100. Maka 5 tolak 1 bahagi 100 adalah 1/U.
Okay. So 1 per U adalah 4/100. Maka U kita adalah 100/4 cm. 100/4 boleh dipermudahkan menjadi 25 cm. Okay? Risha, boleh tak bagi tahu cikgu Risha macam mana Risha boleh dapat jawapan tu? Can you tell me how did you get the answer, that answer? Boleh tak Risha bagi tahu cikgu macam mana Risha dapat jawapan tu? Oh, sebab buat 100 tu negatif. Itu yang cikgu maksudkan Itu yang cikgu maksudkan. Okey. Apabila ini adalah positif, sini juga adalah positif. Dia positif kat sini tau. Dia positif tu dekat sini. Okey. Positif tu kat sini walaupun sign dia kat sini adalah negatif. Tapi positif je tu kat sini, bukan kat sini. Okey. Kalau dia cakap V ini adalah negatif, maka yang negatif je tu dekat sini. Negatif je tu dekat sini. Walaupun sign dekat sini negatif, tapi kamu kena tambahkan juga negatif kat sini. Jadi bila negatif bertemu negatif, jadilah positif. Okey, gitu. Tapi kalau Risha dapat positif pun, kalau Risha positif pun, kalau Risha negatif pun kat sini, negatif pun kat sini, 1/20 tambah 1/100. Oh, okey. Kalau Risha tulis ni positif pun tadi, negatif pun tadi, dan pengiraan Risha dapat 1/U sama dengan 6/100. Okay, this is still maksudnya Risha tak terbalikkan lagi, kan? Kalaupun Risha jawab macam tu kan, Risha cakap V tadi 100 ni tadi adalah negatif. Okay, your answer should not be 0.06. Ya Risha, your answer should be U equals to 100 divided by 6. 100 divided by 6 adalah 16.67. Maksudnya apa? Maksudnya Risha tak terbalikkan jawapan ni tadi. Okey? Kena faham ya semua. Kena faham ya. Lepas kamu dapat jawapan kat sini, kena terbalikkan juga. Jangan lupa untuk terbalikkan ya. Okay, boleh tak Risha? Let's do better, okay Risha? Let's do better together ya. Boleh tak Risha? Can we do better? It's okay, I'm here with you. I will support you. Boleh. Okay, let's see soalan nombor 6 ya. Soalan nombor 6. Okey, sebuah kanta cembung dengan jarak fokus 15 cm menghasilkan satu imej yang nyata, terbalik dan lebih kecil daripada objek. Jarak imej adalah 26 cm. Jarak objek adalah, masih lagi mencari jarak objek. Okey. So dia still sama juga. Soalan nombor 4, 5, 6 ni masih sama juga. Okey. Kanta cembung. Kalau kanta cembung, F adalah positif. Ya. Jarak fokus F
adalah 15 cm. Okey. Image adalah nyata terbalik lebih dan lebih kecil. Okey. Jarak image V adalah 26 cm. Carikan U berapa? Okey. Ciri-ciri image tadi adalah nyata, nyata. So kalau image adalah nyata, image kita V adalah positif. Terbalik maksudnya songsang je. Terbalik ni, mungkin kamu pelik pula kan? First time pula dengar terbalik. Sebelum ni songsang. Sama juga. Okay? Terbalik, songsang sama juga. Okay? Alright, so gunakan syarat dengan formula kanta nipis yang telah diberikan. Jawab soalan ni dalam masa 2 minit. Risha, let's do better Risha. Okay, I know you can do it this time. Remember, dapat jawapan akhir terbalikkan. Dan kenal pasti bila nak letak dia positif, bila nak letak dia negatif. Dekat mana ya? Okay, do this question. 2 minutes. 2 minit. Okay, dapat tak jawapan dia? Okay. Ahmad Danis, saya bagi jawapan kat cikgu. Risha, Zal, Putri, Afika, what's your answer? Okay Zal, thank you. Okay, good Putri. Sekarang ni Putri pula yang improving kan. Putri dah jawab tadi kan. Okay, good Putri, terima kasih Zal. Terima kasih Mak Danis, terima kasih. Lagi lain batu. Afika, Risha, your answer. Okay, Risha dah belum? Afika dah belum? Okay, jom kita tengok ya jawapan dia apa. Right. Dapat jawapan pelik. Apa. Cikgu nak tengok apa jawapan. Apa jawapan dia? Tak apa. Pelik pun tak apa. It's okay. Cikgu tengok ya.
Apa jawapan dia? Biar pun pelik. Okay. Pelik sangat ni. Okay, it's okay. Because your answer kan, answer Afika ni dekat dengan jawapan Ahmad Dhani tadi. Cuma dekat lah, dia tak sama, cuma dekat je, hampir. Risha, have you tried? Dah cuba dah Risha? Okay, Risha tuliskan untuk cikgu jawapannya. Tapi sementara tu cikgu nak kita bincang dahulu. Okay, apa jawapan dia? It's okay Risha, jangan takut salah. It's okay. Sini bukan tempat untuk kamu takut salah ya Risha. Jangan risau. Di sini bukan tempat untuk kamu takut salah. Dan kalau kamu salah, cikgu tak bagi tahu jawapan dia. Cikgu tak bagi tahu semua orang. It's okay. Tapi cikgu nak tengok dahulu. Kamu buat ke tak? Itu je. Dah terbalikkan ke? Risha dah terbalikkan ke? Ingat tak? Apa pesan cikgu? Kena terbalikkan ya. Dah terbalikkan dapat berapa? Risha, kalau Risha terbalikkan dapat berapa? Tahu tak apa maksud terbalikkan? Satu tu Risha bahagi je dengan jawapan Risha. Satu bahagi dengan jawapan Risha dapat. Okey? Cuba dulu. Okey. Sekarang ni jawapan sekarang ni kata cembung okey, semua dah So menggunakan formula kata nipis 1/f sama dengan 1/u tambah 1/b. Kita cari u berapa? Maka 1/f tolak 1/b. Image adalah positif. Kan f juga adalah positif. F adalah 1/15 tolak 1/26. Okay. Alright. Jadi macam mana nak buat ni? So 1/u sama dengan 26 tolak 15 bahagi 15 darab 26. 390. Okay. So 1/u should be 11 divided by 390. Okay. 11 bahagi 11/390. Okay. 26 tolak 15 kan 11 kan. Jadi 11/390. Maka u jangan lupa terbalikkan. U kita adalah 390 bahagi 11 cm. Ataupun kalau 390 bahagi dengan 11 dapatlah 35.45 cm. Okay, ini jawapannya. Okay. Macam mana Risha dapat jawapan tu Risha? Macam tadi juga ke? V Risha buat negatif ke? Ingat kat sini jangan lupa terbalikkan. Jangan lupa terbalikkan. Jangan lupa terbalikkan. Jangan lupa terbalikkan. Okey? Afika lupa untuk terbalikkan dan Afika kena tahu juga U sentiasa positif. Kalau U Afika dapat negatif, maksudnya something wrong with your calculation. Okay? Something wrong with your calculation. Cikgu dah tulis kat sini. F adalah positif, V adalah positif. Okay? Tinggal dimasukkan nilai kan saja. Masukkan nilai sahaja. Dapat dah jawapan ni ya. Anyway, thank you. Dah dapat macam
Cikgu tapi takut besar sangat. Apa pula takut besar sangat? Dapat macam ni juga, betul-betul macam ni. Jawapan dia 390. Per 11. Ya Risha, dapat macam ni ke? Okay, alright. Soalan nombor 7 pula. 7, 8 dengan 9. Tapi sebelum kita teruskan dengan soalan nombor 7, 8 dengan 9, cikgu nak perbetulkan balik pemikiran, pemahaman kamu terhadap formula kata nipis ni. Okay. Okay. Formula kanta nipis ni memang dia berasal daripada kanta yang kamu lukis ni ya. Dia memang berasal daripada ini ya guys. Okey, dia ada kanta, dia ada paksi kanta, dia ada paksi utama, dia ada titik fokus. Okey, macam ni ya. Dia ada objek dia. Macam ni, objek. Kemudian dia ada image dia. Virtual. Bukan. Real inverted define. Okay. Kalau dia ada, kalau formula kanta nipis kamu, kan? Formula kanta nipis kamu, dia memang betul-betul berasal daripada kamu punya satah ni, kamu punya lukisan ni sebenarnya, okey? Memang berasal daripada lukisan ni, bukan kamu punya lah. Tapi memang dia merujuk pada lukisan ini, okey? Apa maksud cikgu dia merujuk pada lukisan ni? Okey. Tadi soalan 4, 5, 6 tadi dia ada bagi kita punya panjang fokus. Ini adalah panjang fokus ya. Panjang fokus kita. Okey. Ini adalah panjang fokus. Kemudian dia ada bagi jarak image. Jarak image V. V ini dikira daripada paksi kanta sehingga image tu berada dekat mana, posisi image. Itu adalah V, jarak image. Dan dia juga ada bagi jarak objek. Jarak objek U. U ni pula, jarak objek pula dikira daripada paksi kanta sehingga objek. Okey? Ini adalah paksi kanta yang tengah-tengah ni, ini paksi kanta ya. Jadi, jawapan kamu, kalau tadi dia cakap V, kalau tadi dia cakap V adalah berapa ni? 26 cm. Tadi dia cakap V adalah 26 cm. Okey. Kemudian objek kamu adalah 35 cm. V 26 cm. Objek kamu tadi 35 cm. Okey. So, kalau kamu tengok kat sini, dia sebenarnya ada jarak Ada jarak yang sangat betul. Yang betul-betul jarak dia, okey. Daripada sini ke sini 35, sini ke sini 26 ya.
Okey. Ini contohlah yang bukan 3.5 ni. Saya bagi dia realistik dulu saya bagi dia realistik Okey. Sini 23 cm, sini 27 cm lah, 28 cm lah untuk. 20 cm. Okey, jaraknya adalah realistik. Okey. Apa maksud cikgu jaraknya ialah realistik? Kalau dia cakap jarak imej adalah 28, jarak objek kamu juga sepatutnya pada lingkungan yang sama. Pada lingkungan yang sama. Dia tidak akan bawah daripada 1. Contoh 0.03. Dia tidak akan bawah daripada ini. Okey. Dia tak akan bawah pada ni, betul? Dia kan tak akan bawah pada ni. Jadi kamu mustahil untuk kamu dapat jawapan ni sebenarnya. Melainkan kalau pengiraan kamu salah. Melainkan kalau pengiraan kamu salah Mustahil untuk kamu dapat jawapan ni, mustahil. Kalau pengiraan kamu salah, your mindset should be when you see this as your answer, there is something wrong with your calculation. That's why I told you just now repeatedly, please remember to terbalikkan. After you got this 1/u, terbalikkan lagi. Okay? Untuk menjadi u sama dengan 390 bahagi 11. Remember, please remember to terbalikkan dia, invert it. Kenapa dia terbalikkan? Sebab kamu menggunakan formula kanta nipis. 1/f sama dengan 1/u tambah 1/v. Okay? Your u should be 1/u equals 1/f minus 1/v. Whatever 1/f minus 1/v is, you then should get 1/u equals to your answer, right? Okay? But not your actual answer. It's actually 1 over your answer. Right? So your u should be, lepas tu baru kamu terbalikkan daripada 1/u sama dengan 1 per answer kamu. Kamu terbalikkan lagi, barulah kamu dapat jawapan sebenar. Okay? Itu adalah mistake yang sangat kerap orang lakukan. Ingat kalau kamu dapat sifar point something, kalau kamu dapat dalam titik perpuluhan yang bawah 1, tak logik. Okay, tak logik. Melainkan kalau pengiraan kamu adalah salah. Ya? Please take note. Okay, take note. Please take note soalan ni sangat popular semasa SPM. Sangat popular soalan ni semasa SPM. Okay, one more time semua. Question 7. Satu objek dengan ketinggian 5 cm ditempatkan 20 cm dari sebuah katak cekung yang mempunyai jarak fokus 30 cm. Hitungkan ketinggian imej yang terbentuk. Okay. So ini mungkin mungkin sedikit sukar untuk kamu menjawab. Okey, dia cakap objek dengan ketinggian HO lah 5 cm ditempatkan U sama dengan 20 cm. Kanta adalah kanta cekung. Kanta yang digunakan adalah kanta cekung. So what does that mean? Kalau dia cakap kanta cekung, meaning our F should be negative. Okay, our F should be negative. Okay, kalau kanta cekung, F kita adalah negatif Alright. Kemudian jarak fokus adalah 30 cm. Panjang fokus lah. Okay, kalau jarak fokus ni sama lah dengan panjang fokus. So dia minta hitungkan ketinggian HI
berapa? Okay, HI berapa? So how do you answer this question? Okay, tips clue adalah cari M. Cari M dahulu. Ini adalah clue yang cikgu nak bagi kepada kamu. Okey, menggunakan clue ini, cuba jawab soalan ini. Cari panjang image. Okey, cari tinggi image berapa? So cari M dahulu. M kecil, M besar, okey? M besar ni apa? Cikgu dah berulang kali dah bagi tahu tadi kan. M besar ni apa kan? Okey, cuba jawab dalam masa 5 minit. What is your answer? Oh, sorry. Cari V dahulu. Kemudian M. Kemudian cari M. Ini clue dia ya. Cari V dahulu, kemudian cari M. Apa tu Danish? Okay, terima kasih Danish, jawapan Danish. Tapi kurang cepat. Bukan kurang cepat, salah. Kurang cepat ya, tapi salah. Bagus try. Okay, dapat tak jawapan dia? Risha, can you try to do this one also? Try your best ya, Risha, Putri, Afika, Zal, try your best to answer this question. You can refer your notes, no problem. Nak bagi makan kucing kejap. Sinilah, pergilah makan, bagi makan kucing. Okay, Zal dapat 3 ya Zal. Bukan Zal. Your answer is salah. Cikgu rasa nak potong rambut lah. Kamu rasa patut tak cikgu potong rambut? Okay dah? Potong handsome, tak potong still handsome Tahu. Cikgu sebenarnya tak suka sebenarnya rambut panjang ni. Kalau ikut kat nah, cikgu tak suka sebenarnya rambut panjang. Tapi sebab hari tu kan COVID kan. Kemudian dibagi pula syarat gunting rambut tak dibenarkan untuk yang belum vaksin. Jadi lepas cikgu dapat cikgu punya first dose AZ dulu, nak tunggulah second dose AZ kan AstraZeneca punya lama.
bila dia dah keluar benda tu, dah keluar arahan kena second dose, tu yang cikgu tak boleh potong tu. Kalau sebelum ni tak second dose lagi pun boleh juga, tapi dia cakap boleh gunting rambut dibenarkan untuk second dose sahaja kan. Kalau dulu adalah cikgu deal dengan kawan cikgu, bukan kawan cikgu deal dengan satu tempat ni, dia cakap boleh, tapi dia memang kena pakai PPE lah, kena pakai PPE, SOP pun kena patuh ketat-ketat, walaupun tak vaksin masa tu. Tapi lepas kerajaan masa dia keluarkan arahan gunting rambut hanya dibenarkan untuk yang vaksin sahaja, dia tak boleh tolong lagi lah. Okay, dapat tak? Bila rambut cikgu dah panjang, cikgu nak potong itu pun, aduh, macam sayang pula. Biar lagi nak panjang-panjang rambut. Okay, apa tak? Okay, ni cikgu tunjuk kamu macam mana cara jawab. Kalau cikgu tunjuk kamu cara jawab ni, soalan 8, soalan 9, soalan 10, please answer it yourself. Okay? According to what I teach here. Okay. Alright. Sekarang ni dia cakap HO adalah 5 cm, U adalah 20 cm, kanta digunakan adalah kanta cekung, F adalah 30 cm. Okay. So apa yang kita kena cari adalah cari V dahulu. Cari V dahulu. Okay. So cari V. 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Maka kita cari V. 1 per V sama dengan 1 per F tolak 1 per U. Ya. Kanta digunakan adalah cekung. Maka F kita adalah negatif. Maka 1 per F iaitu 30. Jangan lupa F adalah negatif, maka negatif 30. Okey. Cikgu usah sikit. 1 per negatif 30. Tolak 1 per U. U kita adalah 20 cm. Okey. Jadi so dia akan jadi 2 negatif 2 tolak 3 bahagi 60. Okey. 1 per V kita. And maka 1 per V kita adalah negatif 5 per 30 ataupun negatif 1 per 6. Kan? Maka V kita adalah negatif 6 cm. Ini adalah V. Okay. First off, you need to understand what is the meaning by V equals to negative 6 cm. Kamu faham tak apa maksud V sama dengan negatif 6 cm ni? Okey, tengok ni ha. Kalau image adalah nyata, V adalah positif. Kalau image adalah maya, V adalah negatif. Jadi kalau V kita ini adalah negatif 6 cm, adakah image kita nyata atau maya? Adakah image kita sekarang kat sini nyata atau maya? Alright, good Danish. So image kita akan menjadi apa semua? Together, jom sama-sama kita jawab. Image kita akan jadi image kita akan jadi apa, Afika? Putri, Risha, image kita jadi apa? Ya, betul Afika. Okay, together with me ya. So image kita akan jadi maya, bukan nyata. Image kita adalah maya ya.
Itu sebab V adalah negatif 6 cm. Okey. V sama dengan negatif ini hanya digunakan untuk formula kanta nipis sahaja. Di luar formula kanta nipis, V tak perlu dah negatif. Okey? Untuk formula kanta nipis sahaja V dengan F adalah negatif. Di luar formula kanta nipis tak perlu dah. Okey? Jadi V kita adalah negatif 6 cm, ya. Lepas cari V, kamu cari M. M boleh dicari menggunakan V bahagi U. V adalah 6. U adalah 20. Maka 6 bahagi 20 kita akan dapat berapa? 6 bahagi 20 kita akan dapat 0.3. Macam mana kamu dapat 3 Oh, okey kat sini kan. So M kita adalah 0.3, ya. M kita 0.3. Tapi ini adalah M. Kenapa cikgu suruh kamu cari M? Sebab HI boleh dicari menggunakan formula M sama dengan HI bahagi HO. Okey, sekarang ni M kita adalah 0.3, HO kita adalah 5, maka HI kita adalah M bahagi M darab HO. Kalau M adalah 0.3 darab dengan HO adalah 5, maka HI kita adalah 1.5. Okey? 1.5 cm. Oh, salah. Okey? Betul. Betul kan? Kita tengok balik darab 2 1 dan 2 per 90. Ya. Cikgu dah salah kira ni. Apa? Oh. Oh, sini cikgu salah kira. 600. Okey. Sini cikgu salah kira. Okey, tapi dia punya cara pun sama jugalah. Tu negatif 1 per 12 kan? Sini adalah 12. So sini adalah 12. 12 bahagi 20. 12 bahagi 20 0.6. Betul. Ini 12. Okey. Ini adalah 0.6.
Okey, okay. So jawapan dia adalah 3. Itulah 3 cm ya. Alright. Good. Okay. Jawapan dia adalah 3 cm. Jarak fokus 30 betul. Salah cekir. Cek. Cukup. Okay. Alright. So, nama 1/30. Itu 10. Okey, so jawapan yang 3 betul ya. Alright, so soalan yang seterusnya. Satu objek dengan ketinggian 5 cm ditempatkan 20 cm dari sebuah kanta cembung yang mempunyai jarak fokus 30 cm. Hitungkan ketinggian imej yang terbentuk. Macam sama je tadi. Sama lah. Oh, sama ni. Tak apalah. Soalan nombor 9. Satu objek dengan ketinggian 5 cm. Ya. Kenapa pula sebelum. Oh, ada salah. Boleh pasal tu cikgu bagi ya. Ini salah ni. Ini salah. Untuk objek yang ketinggian 5 cm. Okay, ini kata cembung pula soalan nombor 7 ni salah. Ada. Okey, soalan nombor 8. Soalan nombor 7 sebenarnya sama dengan soalan nombor 8. Tapi soalan nombor 7 ni ralat, jawapan tak ada. Soalan nombor 7 sama dengan soalan nombor 9. Soalan nombor 7 ralat sebab jawapan dia tak ada. Tapi yang menjawab soalan nombor 9 sebagai 3 cm ni betul ya. Okey. Soalan nombor 8. Soalan nombor 8. Okey, semuanya sama. Semuanya sama, bezanya adalah kanta yang digunakan adalah kanta cembung. Apabila kanta digunakan adalah kanta cembung, maka F kita jadi positif. Dan apabila F kita menjadi positif, cuba cari jawapan dia. Sama sahaja cara pengiraannya dengan soalan nombor 7 tadi. Bezanya sekarang ni F kamu adalah positif. Okey. Cuba carikan jawapannya untuk cikgu. Cuba carikan jawapannya untuk cikgu berapa? Berapakah HI? Carikan HI untuk cikgu ya. Soalan nombor 8 ni.
Okay, Ahmad Danish betul. Putri betul. Zal, Risha, Maizatul, Fika, cuba jawab. Cara jawab dia sama sahaja dengan soalan nombor 7 tadi. Sama je. Cuma sekarang ni F dia adalah positif. So apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Aduh. Zal. Memanglah cikgu cakap jawapan dia soalan dia sama, cara jawab dia sama, Zal. Tapi yang tadi tu kan tak cekung. Jadi F dia adalah negatif. Sekarang ni F dia adalah positif sebab kan tak cembung. Tak mungkin kan mendapat jawapan tu, Zal. Risha, Maizatul, Afika, cuba jawab juga Ya Allah 10 soalan ni. Ya Allah, tak sempat kita nak bincang teleskop. Allahu Akbar. Patutnya kita bincang teleskop hari ni tadi, bukannya bincang kuis. Saya ingatkan nak bincang kuis ni tak lama. Okay, dah Alright. Cara jawab dia juga sama ya. Cari V dahulu. V berapa? 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Cari V kamu. 1/F tolak 1/U. Okay. So F kamu adalah 1/30. U kamu adalah 20. Maka 20 tolak 30 bahagi 600. Sorry. Susah. 2 tolak 3 bahagi 6. 1/V. 60, sorry. Maka 1/V kamu adalah negatif 1/60. Jadi V kamu adalah negatif 60 cm. Okay. Negatif 60 cm. Betul kan? Oh, kita salah cek kira tadi. Ambil. Okay, V kamu sekarang ni adalah negatif 60 cm. Okay. Maka cari M. M kamu adalah V bahagi U. V adalah 60, U adalah 20. Maka kamu dapat M kamu sebagai 3. HI, M menekan M adalah HI bahagi HO. HI adalah M bahagi M darab HO. Okay. HI kamu adalah M kamu adalah 3, darab HO adalah 5, maka HI kamu adalah 15 cm. Okay, Zal, jangan mentam je, Zal. Jawab betul, Zal. Masa depan kamu juga. Okay, soalan nombor 8 ya. Okay. Dan soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Satu objek dengan ketinggian 10 cm ditempatkan 20 cm dari sebuah kanta cekung yang mempunyai jarak fokus 10 cm. Hitungkan ketinggian imej yang terbentuk. Okey. Okay, objek ketinggian dia 10 cm. Okay. U 20 cm. Kanta cekung. Okay. F 10 cm. Kita hitungkan ketinggian imej yang terbentuk. HI berapa?
Sama juga dengan soalan tadi. Okey. Sama juga dengan soalan tadi. 1/f sama dengan 1/u tambah 1/v. Carikan v berapa? 1/v sama dengan 1/f tolak 1/u. F adalah 10 cm. Tapi kata cekung maka F kita adalah negatif. Tolak 1/u, U adalah 20. Okey. Maka 2 tolak 1 sama dengan negatif 2 tolak 1 sama dengan 20 ya. Okay. 2 tolak 1 per 20. 1/v adalah negatif 3/20. Maka V kita adalah negatif 20/3 cm. Okey, V kita 20/3 cm. Okey. Sekarang ni cari M. M adalah V bahagi U. V adalah 20/3. U adalah 20 cm. Maka M kita adalah 1/3. Ya. M kita 1/3, betul tak? 20/3. Betul. Okey. M kita adalah 1/3. Alright. Kemudian gunakan formula M sama dengan HI bahagi HO. HI adalah M darab HO. M adalah 1/3 darab HO adalah 10. Maka jawapan kita adalah 10/3. Okay. HI adalah 10/3 cm. Ataupun 3.3 cm. 3.33 cm. Okay? Betul baca kira ni. Antar cekung. Objek ketinggian 10 cm. Okey, betul. Tempatkan 20 cm, U 20 cm. Dari sebuah kata cekung, antar cekung. Fokus 10. Antar cekung negatif 10. Okey, betul. Okay. Alright. Okay, boleh ya guys jawab soalan-soalan tadi. Cuma cikgu ada buat cikgu rasa cikgu dah update dah itu. Apalah. Alright. So hopefully tak ada masalah dengan formula kata nipis ni. Cuma cikgu ada masalah sikit buat soalan. Minta maaf lah. Okay. Okay. So sebelum kita tamatkan kelas kita, kita ada lagi 15 minit ni. Okay, cikgu nak ajarkan kepada kamu mengenai teleskop. Fungsi kerja teleskop ya. Teleskop, okay? Boleh tak lagi walaupun ada lagi 15 minit ni, kita belajar dahulu mengenai teleskop. Sekejap je, teleskop ni sekejap saja. Yang macam yang cikgu cakap semalam,
teleskop ni dia lebih kurang dengan mikroskop majmuk. Dia lebih kurang mikroskop majmuk. Tetapi teleskop ni kanta objek dia besar. Kanta objek dia besar. Okay. Kanta objek dia besar. Okay. Kemudian kanta mata dia pula kecil. Kanta mata dia. Ingat untuk teleskop dengan mikroskop majmuk dia ada dua, kanta mata dengan kanta objek. Ini adalah kanta objek. Sini adalah kanta mata. Kanta mata, ya. Okey. Syarat untuk teleskop ini, teleskop ni dia ada syarat. Okey. Syarat untuk teleskop adalah f objek, panjang fokus objek lebih besar daripada panjang fokus kanta mata. Okey. Panjang fokus kanta objek lebih besar daripada panjang fokus kanta mata. Ini syarat dia yang pertama. Syarat dia yang kedua adalah f objek berada pada f mata. Okey? Okey, ni beza dua-dua ni beza. Yang pertama ni dicakap mengenai panjang fokus objek lebih besar daripada panjang fokus mata. Panjang fokus kanta mata. Yang kedua, bercerita mengenai titik fokus kanta objek yang berada pada titik fokus kanta mata. Maksudnya apa? Maksudnya adalah F kita, titik fokus kita ataupun F, kalau dia berada dekat sini, okey, dia berada dekat sini, FO kita, FM juga berada di sini, ya. Kalau FO kita berada di sini, FM kita juga berada di sini. Okey. Apakah maksud FO dan FM yang kecil ni, yang lebih besar ni? Ini bermaksud panjang fokus. Panjang fokus adalah yang ini. Ini adalah panjang fokus tadi. Okey. Cuba pakai kamera tak. Tak boleh pakai kamera. Pakai kamera nanti tak nampak pula kamu. Okey. So macam saya cakap tadi, kalau sini adalah FO titik fokus, sini juga adalah FM titik fokus bagi kanta mata, ya. Alright. Apakah pula F kecil? F kecil adalah kita punya panjang fokus. Okey. Namun panjang fokus untuk kanta mata, kanta objek lebih besar daripada panjang fokus untuk kanta mata. Ini syarat dia.
Ini syarat dia. Yang syarat ni kamu kena ingat. Ya, kamu kena ingat syarat ni. Nanti ditanya. Alright. So ini adalah teleskop ya, teleskop. Okay. Untuk teleskop ni kita nak mengkaji apa? Teleskop ni mengkaji apa, guys? Teleskop kita mengkaji apa, guys? Tolong jawab. Teleskop mengkaji apa? Aduh, teleskop mengkaji apa pun tak tahu ni. Angkasa. Okey, boleh. Lagi, siapa lagi nak jawab? Teleskop mengkaji apa? Teleskop mengkaji alam semesta. Ke? Angkasa ni langit kan? Tapi yang sebetulnya adalah mengkaji alam semesta. Okey. Sebelum cikgu tamatkan kelas ni, cikgu nak bagi tahu kepada kamu dahulu MOT kita untuk bermula minggu hadapan, kita punya kelas ni akan bermula pada pukul 5.30 petang. Okey. Minggu hadapan MOT kita akan bermula pada pukul 5.30 petang. Ingat 5.30 petang. Okey. Nanti akan bagi jadual lah. So, teleskop ni adalah mengkaji alam semesta. Bintang ke, planet ke kan? Bintang ke, planet ke, black hole ke. Bukan black hole lah. Alam semesta lah. Okay. Alright. Gugusan bintang ke. So, ni adalah kegunaan teleskop. Jadi, bila cikgu cakap bahawa teleskop ini mengkaji alam semesta, adakah objek-objek dia berada pada jarak yang dekat ataupun berada pada jarak yang jauh? Adakah objek-objek yang dikaji ini berada pada jarak yang dekat ataupun berada pada jarak yang jauh? Dia berada pada jarak yang jauh kan? Okey, dia berada pada jarak yang jauh. Okey, di sinilah di mana kamu menggunakan kes yang pertama. Okey. Kes yang pertama U dekat infinity. Di sinilah kamu menggunakan kes yang pertama U dekat infinity. Dan kalau kamu tengok kes yang pertama, apabila U dekat infinity, V berada pada F. Okey? V berada pada F. Apakah signifikan cikgu tunjukkan V berada pada F ini? Okey, ini cikgu tunjukkan, ya. Apabila kamu lukis kes untuk teleskop ini, dia berada pada infinity. Okey. Katakanlah macam ni, Katakanlah macam ni. Dia berada pada infinity. Okey. Kalau sinar ini, sinar cahaya ini dia pergi ke arah pusat optik, maka dia akan lurus. Dia tidak berubah arah, betul tak? Dia tidak berubah arah. So kalau dia tidak berubah arah, bila kamu dah lukis yang ini pertama kali kamu lukis, kemudian kamu lukis satu lagi sinar yang selari dengan sinar ini, tetapi sampai ke paksi kanta sahaja. Dia sampai ke paksi kanta sahaja, lukiskan. Sampai paksi kanta, stop. Kemudian lukis pula di bawah yang selari dengan sinar kat tengah ni. Sampai ke paksi kanta, stop. Okey. Alright, macam ni Okey. Kemudian kamu lukiskan image kamu di bawah titik fokus ni. Lurus dia lukis. Sampai ke sinar yang ini. Okey? Lukiskan arrow. Okey?
Kemudian yang daripada sini, yang dekat atas ni, kamu kenakan kepada kepala image ni. Kenakan kepada kepala image. Sampai kepala image. Okey, macam tu. Yang di bawah ni juga sampai kepala image. Ini bawah ni juga sampai kepada kepala image. Okey, dia akan jadi macam tu. Okey, kenapa cikgu lukis macam ni? Macam mana cikgu boleh kata yang sinar dekat atas ini dia akan pergi di sini, sinar dekat bawah ni pergi di sini. Dan kenapa cikgu cakap image tu berada di titik fokus? Sebab cikgu cakap tadi V iaitu jarak image berada pada panjang fokus, ya, sama dengan panjang fokus. Maksudnya kita punya image berada pada titik fokus. Okey, kat sini dah betul. Sebab itu kamu lukis yang pertama ini dahulu. Kamu lukiskan image dia macam mana? Kamu lukiskan sinar yang selari dengan yang kat tengah ni untuk menunjukkan objek tersebut berada pada infinity. Okey? Dia selari ni menunjukkan dia berada pada infinity. Kemudian kamu fokuskan dia kepada image, kepala image tersebut. Okey? Alright. So untuk hari ini setakat ini sahaja. Nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut mengenai teleskop ni, ya. Okey. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Cikgu harap minggu depan kita boleh jumpa lagi. Bye bye.